Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sutinah binti Sultan yang akan menyampaikan satu ceramah dan juga berkongsi ilmu dengan tuan-tuan dan puan-puan tentang tajuk integriti di dalam perkhidmatan awam, isu dan cabaran. Sebelum saya pergi lebih lanjut, saya ingin memperkenalkan sedikit latar belakang diri saya. Saya berkelulusan BA Honours dalam bidang Mass Communication daripada Universiti Sains Malaysia. Selepas belajar, saya terus bertugas di Badan Pencegah Rasuah yang kini nama dia Suruhanjaya Pencegah Rasuah. Sehinggalah 34 tahun saya bertugas dan saya bersara ketika berjawatan Timbalan Ketua Pesuruhjaya Pencegahan. Selama 34 tahun itu, banyak tugasan saya melibatkan pendidikan tentang macam mana nak mencegah rasuah dan juga usaha-usaha pencegahan yang melibatkan bagaimana kita boleh mencegah rasuah di dalam sistem dan prosedur. Sebelum kita bincang lebih lanjut, kita kena lihat perkara asas dulu, yakni mengenai makna integriti itu. Dan saya pasti tuan-tuan dan puan-puan telah pun tahu. Cuma saya nak mengulangi tentang pengertian atau makna integriti ini, saya lihat dari dua sudut. Kalau kita tengok daripada slide ini menyentuh dua aspek. Pertama ialah mengenai tahap kualiti. Maknanya integriti itu, kalau kita kata seseorang berintegriti, dia telah mencapai satu tahap kualiti pribadi yang tinggi. Dan satu lagi ialah mengenai pengamalan nilai-nilai. Kalau kita lihat slide makna integriti oleh Datuk Dr. Syed Osman Al-Habsyi, beliau menyebut tentang pribadi yang utuh, suci, unggul, tidak terjejas oleh sebarang kecacatan. Maknanya bila kita mencapai tahap yang tinggi, berintegriti, segala nilai murni yang kita amal, segala perbuatan yang kita buat itu tidak ada cacatnya. Sebab itulah dia dipanggil yang unggul. Ya? Makna integriti ini juga bukan hanya diaplikasikan kepada pribadi seseorang individu, tetapi kepada barang. Kalau kita kata sesebuah barang itu berintegriti, bermakna barang itu mempunyai kualiti-kualiti tertentu yang menyebabkan dia menjadi satu barang yang terbaik. Ya, contoh macam sekarang ni musim COVID-19, pakaian PPE yang berintegriti. Kita maksudkan dia tidak koyak, dia kalis air, dia kalis kuman dan sebagainya. Itu baru dia mencapai tahap integriti. Tapi kalau pakaian itu koyak ataupun dia meresap kuman, maknanya pakaian itu tidak integriti. So bermakna integriti juga boleh diaplikasikan kepada barang. Ya. Kita berbalik dalam perbincangan kita fokus kepada integriti dari segi kepribadian individu dan juga integriti dari segi perkhidmatan awam. Kalau kita lihat dari segi sudut tingkah laku, iaitu sudut yang kedua, seseorang yang berintegriti bermakna sentiasa melakukan yang baik dan betul. Ya? Pada setiap perkara, pada setiap keadaan dan pada setiap masa. Ya? Sebab kadang-kadang ini satu lagi isu, walaupun simple kita lihat dia, makna integriti, kadang-kadang ada orang dia memberi tafsiran integriti itu ikut bermusim. Bila ada ketua jabatan atau bos jadi pejabat, jadi dia pun buat kerja yang ikut peraturan, buat kerja rajin, tunjukkan dia punya komitmen dan dedikasi. Tetapi bila ketua pejabat dia tak ada di pejabat, maka dia akan buat mengikut apa yang dia suka. Mungkin dia lambatkan kerja dan sebagainya. Jadi kita tak nak begitu. Dia mestilah satu perbuatan atau tingkah laku yang konsisten. Ya? Perkara seterusnya saya ingin menyentuh tentang usaha-usaha atau inisiatif integriti yang dilaksanakan oleh kerajaan di peringkat nasional.
yang diterajui oleh pihak mampu. Kalau kita lihat dalam slide ini, landscape inisiatif pembaharuan sektor awam, dia juga membantu ke arah memperkukuhkan integriti, bukan sahaja integriti perkhidmatan tetapi juga integriti kaki tangannya. Gerakan kualiti, file meja, manual prosedur kerja, kumpulan meningkat mutu kerja dan sebagainya. Juga dimasukkan pengurusan organisasi yang melibatkan nilai, pengukuhan nilai, integriti dan budaya kerja cemerlang. Ini sebahagian daripada inisiatif pada awal 80-an dulu sehingga 90-an. Dan usaha ini diteruskan kepada tahun 2000. Kita lihat usaha-usaha itu bertambah ke arah pemodenan, ke arah kemajuan dan juga ke arah pemantapan nilai-nilai dan integriti kaki tangan. Dan bila negara kita melaksanakan atau melancarkan agenda transformasi, usaha-usaha pemantapan integriti tetap diteruskan. Jadi tentang pengukuhan nilai-nilai ini yang support kepada integriti perkhidmatan dan pegawai, dia termaktub di dalam Trust Strategik 2 di mana kerajaan menekankan kepada aspek nilai dan etika. Di peringkat jabatan juga, usaha pengukuhan integriti ini dijalankan. Sejak tahun 98 dahulu, kerajaan telah mewujudkan satu jawatankuasa pengurusan integriti, iaitu JKP ringkasnya. Kemudian pada tahun 2009 ditambah baik, diperkukuhkan dan diubah suai, dikemaskini mengikut keperluan semasa. Jawatankuasa diganti kepada jawatankuasa tadbir urus pada tahun 2009. Dan seterusnya jawatankuasa yang sama juga ditambah baik lagi kerana kita tahulah dari semasa ke semasa perubahan tu akan wujud. Jadi fungsi jawatankuasa integriti ini juga dia berubah dan dikemaskini mengikut keperluan semasa. Maka ditukar nama dia kepada jawatankuasa integriti dan tadbir urus, iaitu G2. Dan yang terkini diubah kepada jawatankuasa anti rasuah. Ketika itu pada 2018, kerajaan pada masa itu telah menetapkan supaya usaha-usaha anti rasuah ini diperluaskan lagi dan dipertingkatkan dengan mewujudkan satu pusat khas, iaitu Pusat Governance, Integriti dan Anti Rasuah yang nama ringkas dia GIACC, yang ditugaskan untuk mengambil alih dan juga menerajui usaha-usaha pengukuhan integriti dan anti rasuah sehingga kini. Kenapa kita perlu ada inisiatif-inisiatif untuk mengukuhkan integriti dan mencegah rasuah? Kita lihat apakah drivers of integrity, apa yang mendorong, yang menyebabkan kerajaan di peringkat nasional dan juga di peringkat jabatan perlu memperkukuhkan, mengemaskini dan memastikan bahawa integriti ini terus dilaksanakan. Ini disebabkan oleh dua faktor besar. Kita lihat faktor pertama ialah kerana kedesakan antarabangsa. Kita sedia maklum bahawa peringkat antarabangsa mereka mempunyai berbagai penarafan, dan salah satu yang popular dan menjadi satu tekanan kepada semua negara ialah Corruption Perception Index yang diterajui oleh Transparency International, dan mereka memberi penarafan berapa keadaan tahap rasuah dalam sesebuah negara. Ini menyebabkan negara berkenaan perlu mengambil tindakan supaya penarafan ini menjadi lebih baik. Yang kedua, United Nations Convention Against Corruption atau nama ringkas dia UNCAC, UNCAC. Ini juga satu convention yang telah menetapkan apakah prinsip-prinsip pencegahan rasuah yang perlu ada dan perlu dilaksanakan oleh negara anggota, dan Malaysia sebagai salah seorang negara anggota perlulah akur dan melaksanakan.
prinsip-prinsip pencegah rasuah yang terkandung dalam UNCAC. Dan banyak lagi international coalition yang dianggotai oleh Malaysia seperti APEC, ADB, OECD, Anti-Corruption Initiative for Asia and the Pacific. Kita juga ada berurusan dengan World Bank. Malaysia juga ada berurusan dengan international donors ya, dan pelabur-pelabur asing. Mereka ini amat peka dan amat prihatin tentang apakah usaha-usaha pengukuhan integriti dan pencegahan rasuah yang dilaksanakan oleh negara. Tambahan lagi kalau negara berkenaan membuat pinjaman dan juga dari aspek pelaburan. Kerana mereka nak tahu apa undang-undang yang yang negara berkenaan ada sekiranya berlaku rasuah ataupun penipuan atau kes-kes jenayah, bagaimana negara berkenaan mengambil tindakan demi menjaga kepentingan para pelabur contohnya. Jadi kalau kita ada undang-undang, ada prinsip-prinsip pencegahan rasuah, ini memberi satu keadaan yang confident ya kepada pelabur asing untuk datang melabur. Desakan kedua ialah dalam negeri sendiri. Kita banyak NGO anti-corruption ya, macam C4, MCW dan banyak lagi yang memperjuangkan aspek-aspek integriti dan anti-corruption. Dan mereka ini secara asasnya menjadi watchdog ya, dia memantau dan mengawas dasar-dasar pencegahan rasuah oleh kerajaan, tindak tanduk ataupun tindakan yang dibuat oleh agensi yang mencegah rasuah atau agensi yang mengusahakan program-program integriti, dan mereka juga bertindak sebagai check and balance ya, dan membuat teguran atau memberi pandangan kepada kerajaan atau agensi yang berkaitan. Dan rakyat sendiri, rakyat jelata, ya, mereka menganggap mereka pembayar cukai, mereka ada hak juga untuk bersuara dan menegur sekiranya berlaku penyelewengan rasuah ataupun salah guna kuasa. Dan kita sedia maklumlah sekarang ni pelanggan, rakyat, stakeholders, mereka telah expose banyak kepada maklumat-maklumat ataupun informasi-informasi terkini, dan mereka menjadi kritikal ke atas sesuatu isu, termasuklah isu-isu rasuah dan integriti. Dan kita memang sedia maklum sekarang ni kan banyak suara-suara lantang daripada kumpulan ini yang berkendakkan supaya agensi yang berkaitan mengambil tindakan yang serius untuk mencegah rasuah ya. Kita lihat, integriti akan tergugat apabila wujudnya rasuah, salah guna kuasa, penyelewengan dan kelemahan-kelemahan dalam pengurusan. Ya, jadi maknanya bila wujud perbuatan atau amalan rasuah, penyelewengan, salah guna kuasa dan kelemahan pengurusan, ini satu indikator, maknanya terhakisnya integriti. Ya. Dan juga indikator kewujudan tadbir urus yang lemah, dan jabatan yang berkaitan perlu berbuat sesuatu, khususnya macam SPRM, integriti, GIACC dan yang sama tugasan dengan agensi berkaitan ya. Now, macam mana rasuah ni boleh wujud dalam jabatan? Apa punca dia? Jadi kita kena tahu dulu, sebab bila kita nak cegah rasuah, dan kita kena tahu di mana punca rasuah itu wujud, di mana breeding areas of corruption dalam sesebuah agensi. Kalau kita tengok slide sini, dalam sebuah agensi banyak dia punya program-program ataupun aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan. Jadi bila wujud dasar yang kabur, tidak praktikal, bila wujud ketidaktelusan dalam sistem dan prosedur, kelemahan pengawasan, kelemahan penguatkuasaan, ada kerenah birokrasi, kepimpinan yang lemah dan sebagainya, ini kalau tidak ditangani atau tidak diurus dengan serius, maka akhirnya akan wujudlah rasuah, salah guna kuasa, pecah amanah dan sebagainya. Ya, itu akibatnya kalau tidak ditangani. Ya. Jadi antara isu utama ni yang saya nak discuss lebih lanjut lagi ialah tentang rasuah, sebab saya fokus kepada isu rasuah, salah guna kuasa dan penyelewengan kerana
saya dimaklumkan peserta-peserta adalah ahli-ahli MCW yang menjadi pejuang-pejuang rasuah. Dan juga saya mempunyai latar belakang yang lama tentang usaha-usaha pencegahan rasuah. Jadi saya fokus tentang isu-isu dan cabaran tentang rasuah, ya. Cabaran utama dalam kita nak menangani isu rasuah ni ialah kerana rasuah ni dalam banyak keadaan dia dalam bentuk memberi sogokan, menerima sogokan, dan perbuatan ini kebanyakannya dalam keadaan yang berahsia, si pemberi dengan si penerima, jadi orang lain tak tahu, ya. Dan sekarang ni lagi pula cabaran dia, wang rasuah boleh ditransfer dengan begitu mudah dan dengan begitu cepat. Ini yang cabaran kan, hingga menyebabkan kadang-kadang pelaku-pelaku rasuah ni dengan liciknya dia pastikan dia one step ahead daripada penguatkuasa, ya, supaya dia dapat menyempurnakan perbuatan jenayah dia itu. Ini cabaran dalam itu aspek pihak penguasa lah. Jadi satu lagi, kalau sistem tak telus pun akan menggalakkan orang melakukan rasuah. Saya tak dapat nak kupas satu persatu kerana masa yang terhad. Saya pilih je macam contoh, lambat dalam memberi perkhidmatan. Ya? Orang sekarang ni orang nak cepat. Ya? Jadi sebab itulah dalam inisiatif mencegah rasuah yang saya sebut lebih awal tadi, banyak pembaharuan dalam perkhidmatan awam Malaysia untuk memastikan tidak wujud kelewatan. Sebab bila lewat, orang akan cuba percepatkan perkhidmatan itu kerana dia hendakkan perkhidmatan itu, terutamanya kumpulan peniaga ni, mereka akan cuba beri sogokan. Ya. Banyak berhutang. Kalau pegawai banyak berhutang, itu satu isu. Ini dia akan menjejaskan. Kita tahulah bila kita berhutang banyak, kita tak dapat fokus pada kerja. Ini akan menjejaskan kualiti, menjejaskan integriti, bukan hanya pegawai tetapi juga perkhidmatan yang dia beri. Karenah birokrasi atau red tape, berjela-jela proses kerja, prosedur yang panjang lebar sehingga kan menyebabkan kelewatan juga satu isu, ya. Sebab itulah mampu khususnya berusaha untuk memberi panduan kepada agensi kerajaan supaya memendekkan waktu menyampaikan perkhidmatan dan kad birokrasi supaya dia menjadi pendek dan mudah. Ya. Hidup mewah satu lagi sekarang ni, akhir-akhir ni banyak kaki tangan hidup mewah. Ialah mungkin kerana kemerosotan nilai dan sebagainya, mungkin nak compete dengan kawan-kawan ke. Jadi itu satu lagi isu, ya, sehingga kan mereka mudah untuk meminta rasuah sebab nak menghidupi hidup mewah tadi. Terima hadiah kerajaan tajaan. Ini satu lagi isu juga yang biasa wujud, ya. Sebab kadang-kadang macam kerajaan, orang belanja makan, beli buah-buahan, hadiah secara kecil, walaupun ada pekeliling yang membenarkan, tetapi sebaik-baiknya kalau kita nak satu integriti, satu kepribadian yang unggul tadi yang saya sebut tu, maka jangan terima hadiah dan jangan terima keraian. Sebab itu sekarang ni kita ada polisi, kerajaan telah pun memperkenalkan polisi bukan saja di sektor awam tetapi di swasta, jangan terima hadiah, ya. Jadi sebab orang tak dapat bezakan makan sepinggan nasi itu ini kerajaan ke ini hadiah, ya, ataupun rasuah. Lebih baik kalau was-was, kalau dalam kalau aspek agama Islam, bila was-was tinggalkan, jangan buat, ya. Saya juga ingin menarik perhatian tuan-tuan tentang isu-isu rasuah yang jarang diperbincangkan, ya, yang tertera dalam slide ni dari segi rasuah masa, ya. Maksud saya curi tulang, ponteng kerja ataupun absenteeism. Ya, orang bekerja tapi tak ada kat pejabat, ya. Jadi ini orang tak banyak bincang, tapi inilah yang sangat banyak berlaku. Kalau tak ambil tindakan, itu kadang hilang seminggu, hilang 2-3 hari, ya. Tapi gaji penuh. Kalau dari aspek agama kita memang tahulah tak berkat, haram tu duit kalau kita dapat gaji tetapi
tidak menjalankan kerja. Ya. Ini satu yang aspek yang kena diambil perhatian berat oleh ketua-ketua jabatan ataupun pegawai-pegawai yang menyelia pegawai berkenaan. Ya. Satu lagi tentang salah guna aset dan peralatan pejabat. Kadang ada bawa balik komputer di rumah. Kalau bawa balik rumah tu bukanlah maksud saya kalau dia bawa balik rumah buat kerja pejabat, komputer pejabat itu tak ada masalah. Kadang berlaku, pengalaman saya bekerja dulu, aset pejabat bawa balik rumah yang gunanya pakai anak, ataupun kawan, dipinjamkan kepada kawan. Dan ada juga kes di mana aset pejabat dibawa balik kemudian disewakan. Dia buat bisnes pula ke atas aset pejabat tadi. Ini berlaku. Ini salah satu aspek rasuah sebenarnya. Sebab dia melibatkan aset dan wang dan keuntungan peribadi. Bila dia sewakan, dia dapat untung. Duit tu masuk poket dia. Supaya tadi masa curi tulang, tak buat kerja tapi tetap dapat gaji penuh. Ini dia isu besar sebenarnya ni. Kemudian dari segi kaki tangan kan, kaki tangan maksud saya di sini ialah kadang-kadang kita lihat kaki tangan ada, tetapi yang buat kerja tu diserah pada seorang je, kena kat dia seorang. Padahal kerja itu boleh dibagi kepada 2-3 orang, tapi seorang tu je lah yang kena. Sampai dia tercungak-cungak tak dan nak siapkan kerja sebab pegawai atasan percaya kat dia. Yang 2 lagi tu tak buat sebab kalau bagi kat dia mungkin penyiapan kerja tadi lambat sebab kemungkinan punca dia curi tulang. Ini satu lagi aspek yang perlu ditangani juga sebab dia akan menyebabkan pegawai yang tertekan. Pegawai tertekan bila dia saja dibebankan dengan tugas-tugasan, sedangkan ada pegawai lain yang mempunyai tugas yang sama tapi tidak diberikan tugas. Dan akhirnya kadang-kadang mereka akan tidak balas. Pegawai yang tertekan ni dia tidak balas, dia mulalah melakukan sesuatu yang melanggar etika dan nilai kerja. Dan akhir sekali, ini satu lagi yang amat penting, budi bicara dalam membuat keputusan. Terutamanya bila bekerja di luar. Macam anggota penguatkuasa, banyak bekerja luar. Jadi banyak keadaan-keadaan, kes-kes yang mereka berhadapan kan, yang terpaksa menggunakan budi bicara. Kadang-kadang budi bicara digunakan dengan cara betul, kadang-kadang tak betul. Jadi bila kita tengok macam kenapa boleh rasuah berlaku, kerana penggunaan budi bicara tu mementingkan kehendak diri sendiri, dan tidak ada garis panduan yang diberikan bagaimana nak menggunakan budi bicara tadi. Sebagai contoh je lah contoh lampu merah. Lampu merah kalau dari segi undang-undang kena berhenti. Tetapi anggota trafik tu boleh melepaskan walaupun merah, boleh kereta boleh lalu. Dalam keadaan ini perlu ada panduan yang bertulis, okey, dalam keadaan mana lampu merah boleh lepas, supaya dapat mencegah pegawai daripada menyalahguna kuasa budi bicara yang ada pada dia. Kita biasa dengarlah rasuah di sempadan sana pun, kan? Ini semua budi bicara. Dari pengalaman saya pun, macam sempadan saya pernah bekerja di Kelantan. Jadi kadang-kadang ada orang yang berniaga di Golok, beli barang di Golok, bawa balik ke Malaysia, ke Kelantan, ada yang kena cukai, ada yang tak kena cukai, kan? Itu semua kuasa budi bicara. Jadi ini satu pun penting. Jadi boleh kita cegah dia dengan cara memberi garis panduan bertulis dalam keadaan bagaimana budi bicara boleh digunakan yang mengatasi kehendak undang-undang atau aturan. Ini satu lagi isu besar. Isu persepsi teruk rasuah. Orang kata Malaysia teruk rasuah. Kalau kita tengok CPI, Corruption Perception Index kita, sekitar nombor 5.
yang kita dapat baru ni pun kerana usaha kerajaan melalui JIACC dalam membuat transformasi dan pembaruan berkaitan dengan usaha-usaha menangani rasuah. Jadi kita naik sikit. Tapi apapun kita tetap dalam peringkat jabatan, peringkat jabatan kerajaan masih ada setengah-setengah jabatan yang orang ramai berpersepsi mereka teruk rasuah. Apa punca dia? Pertama, kurang telus, tidak transparent. Jadi orang tak dapat maklumat. Bila tidak dapat maklumat, orang akan berpersepsi, oh kalau nak ni kena ulur duit ke? Sebab orang nak tahu. Sebab itulah salah satu usaha untuk menangani perkara ini ialah dengan mengwujudkan proses kerja dan juga bukan hanya mewujudkan proses kerja, prosedur, dasar-dasar, tetapi juga mempamerkan. Sekarang ni dah ada website, jadi orang ramai boleh mendapat information sepenuhnya dan orang dah tahu apa yang patut dibuat. Kalau misal kata nak dapat sesuatu lesen atau permit, apa patut dibuat, apa borang yang patut diisi, ada tak kena bayaran dan sebagainya. Jadi bila tak ada benda-benda macam ni, akan menjadi situasi kurang telus dan itu akan mencetuskan peluang untuk orang melakukan rasuah. Tindakan tidak konsisten macam saya sebut tadi. Peniaga-peniaga yang keluar masuk sempadan, ada yang kena cukai, ada yang tak kena cukai, ataupun gerai-gerai haram. Ada gerai kena roboh, ada gerai tak kena roboh. Restoran pula, ada restoran yang letak kerusi dekat kaki lima tak kena tindakan, ada yang letak kerusi di kaki lima kena tindakan. Jadi bila tindakan tidak konsisten, orang ramai akan berpersepsi. Sebab orang ramai dia melihat dan menilai. Jadi berpersepsi, yang agaknya yang boleh letak kerusi ni sebab dia sogok rasuah ke? Sebab itu tak ada tindakan dia ambil. Yang tak boleh letak kerusi ni sebab tak bagi rasuah ke? Itu persepsi yang wujud. Ini bahaya. Lewat berkhidmatan, saya dah sebut tadi, delay breeds corruption. Sebab itu kena speed up proses. Cut red tape. Cut birokrasi, shorten prosedur, tidak responsif kepada aduan. Ini memang sangat common. Orang ramai buat aduan tapi tak ada jawapan, tak ada respon. Kadang telefon dihantar-hantar dekat banyak stesen dalam pejabat tu, akhirnya putus telefon, tak ada jawapan. Jadi orang akan persepsi, oh ini nak kenal orang dalam ke baru boleh bergerak, ataupun nakkan pelincir ke, ataupun nakkan facilitation payment ke baru boleh dapat apa yang kita nak. Itu semua persepsi kerana tindak tanduk daripada kaki tangan yang terlibat. Gaya hidup mewah saya pernah sebut tadi, orang akan melihat bila katalah seorang pegawai yang gaji dia 3,000 tapi mampu bawa satu Mercedes baru yang dia beli. Jadi orang nampak itu persepsi. Okey. Walaupun mungkin dia dari keluarga kaya, kita tak tahu. Bapa dia sponsor ke, kita tak tahu kan. Tapi persepsinya begitu. Penguatkuasaan yang lemah. Ini satu isu yang biasalah tuan-tuan dan puan dengar kan. Saya pun dah sentuh sedikit. Kadang-kadang berlaku selective enforcement, dan orang akan kata ini sebab rasuah, sebab itu tak ada tindakan diambil. Budaya dan tradisi, ini satu lagi lah. Budaya ni macam beri hadiah. Kalau kata musim perayaan, ada bagi hadiah buah kurma. Kalau musim Ramadan, kalau musim Hari Raya Tahun Baru Cina, adanya limau. Ini buah tradisi yang memang kebanyakan orang sukar untuk menolak. Tetapi bukan mustahil. Sejak sektor awam dan sektor swasta melaksanakan no gift policy, no gift policy, banyak dah berkurangan. Saya dapat respon-respon yang positif. Banyak dah orang tak hantar hamper atau buah-buahan sebab diorang dah tahu, they are aware already. Ini satu-satu perubahan yang positif. Sebab budaya ni, saya percaya budaya kita yang create.
Ya, bagi-bagi hadiah ni kita yang create dulu. Jadi maknanya kita jugalah bertanggungjawab untuk hapuskan budaya itu. Ya, dia bukan satu yang mustahil. Tetapi bukanlah bermakna pemberian hadiah untuk kata sempena hari jadi, perkahwinan tu dilarang. Ada perkeliling yang membenarkan, tapi kita kena sentiasa berwaspada. Kalau kita nak menjadi seorang yang berintegriti, yang betul-betul utuh, kita kena selalu berwaspada supaya kita tidak terjebak, ya, dan terleka lah apabila orang bagi hadiah kita terus terima. Orang kata hari jadi. Sebab pelaku-pelaku rasuah ni dia pandai. Dia pandai mengumpan dan pandai menjerat pegawai-pegawai kerajaan. Sehingga kan kita tak sedar. Dia kata ini hadiah pertundangan atau ini hadiah hari jadi, sedangkan dia nak bagi rasuah. Jadi maknanya berwaspada dan berhati-hati, ya, oleh individu yang berkenaan. Alright. So akhirnya saya ingin memberi cadangan dua perkara besar bagaimana boleh kita memantapkan integriti melalui governance. Sebab governance ni dia melibatkan proses, ya. Integriti melibatkan tingkah laku kita, nilai diri kita, dan juga keutuhan diri kita, dan mencegah rasuah, ya, dalam sistem pengurusan jabatan masing-masing. So perkara pertama yang saya nak sentuh sini ialah kena ada satu kawalan yang berkesan ke atas sistem operasi jabatan. Kita sedia maklum, setiap jabatan tu ada operasinya, ada program, ada aktiviti. Jadi orang terlibat dengan rasuah ni melalui program dan aktiviti inilah, maka perlu ada kawalan ke atas sistem operasi jabatan. Dan yang kedua ialah untuk kita memastikan tahap integriti pegawai utuh, ya, at the highest level. Maka perlu ada usaha-usaha untuk mengurus integriti pegawai dan anggota, ya. Jadi apabila kita kontrol sistem, prosedur supaya tidak ada ruang untuk melakukan rasuah, dan kita kukuhkan integriti pegawai, maka kita dapat menangani rasuah, ya. Sebab kita tengok kenapa rasuah boleh mudah wujud. Apa condition, apa keadaan yang kondusif untuk rasuah berlaku? Kerana low detection. Tak ada sistem kawalan. Contoh dia, bila sistem tidak transparent, memang susah nak detect. Ya, sebab tak tahu. Kadang-kadang minit mesyuarat tak ada, tidak diminitkan secara betul, tidak direkodkan secara jelas. Jadi bila nak detect susah, ya. Lepas tu mudahlah orang buat rasuah. Bila mudah buat rasuah, maka high reward lah. Ya, ini keadaan yang kondusif yang menyebabkan mudahnya perlakuan rasuah boleh berlaku, ya. Jadi bagaimana nak menanganinya? Kita kena pastikan satu keadaan yang high detection risk, maknanya mudah dikesan. Kalau dia terlibat dengan rasuah, mudah dikesan. Bermakna sistem kawalan tadi ketat. Sistem transparent. Bila transparent, kalau berlaku pelanggaran, dia accountable. Boleh mudah nak ambil tindakan, ya. Semuanya rekod black and white. Jadi senang untuk kita kesan. Jadi bila senang kesan, maka mudah orang yang terlibat tu kena tangkap. Is low reward. Tak berbaloi, ya. Sebab itu dua aspek tadi saya sebut tadi, sistem kawalan tu mesti kukuh, integriti pegawai perlu diurus dan agar dia juga kukuh. Jadi integriti sistem kerja bagus, integriti pegawai individu tu bagus, maka insya-Allah saya yakin kita boleh mencegah rasuah. Sekian, terima kasih.